Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bertemu kita dalam muhasabah PPIPS pada hari yang berbahagia ini. Kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kerana Allah terus memberikan kita nikmat kehidupan. Allah beri kita nikmat pemikiran sehingga kita boleh berfikir dengan baik, dan apa yang kita lakukan pastinya untuk sesuatu yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi pada kali ini saya akan membicarakan tentang konsep ibadah dalam Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ibadah berasal dari perkataan Arab yang secara etimologinya berasal dari kata dasar abada ya'budu abdan ibadatan, yang bererti taat, tunduk, patuh, merendah diri dan hina. Mengikut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, perkataan ibadah ini membawa erti mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan insan. Ini bertepatan dengan pandangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam Al-Ibadah fil Islam. Kesemua pengertian ini mempunyai makna yang berdekatan, iaitu seseorang yang tunduk patuh, merendahkan dan hina diri di hadapan Allah yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Abduh pula mentafsirkan dalam suratul Fatihah mengatakan bahawa ibadah adalah ketaatan yang paling tinggi dalam kehidupan insan. Manakala Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi pula menghuraikan pengertian ibadah ini dengan penyataan al-ibadatu darbatun minal khudu'i baligha haddan nihayati nasyu istish'aril qalb azimatun lil ma'bud. Ibadah adalah puncak ketundukan yang tertinggi, muncul dari kesedaran hati sanubari dalam rangka mengagungkan yang disembah, iaitu Rabbul Izzah Tabaraka wa Ta'ala. Manakala menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah pula dikatakan tauhidullahi wa ta'azimuhu ghayatut ta'azim ma'at tadhalluli wal khudu'i lah. Mengesahkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya, iaitu kepada Rabbul Izzah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita faham di sini bahawa ibadah itu adalah segala bentuk kerja, sama ada ianya berbentuk bicara, ianya berbentuk lontaran pemikiran, ianya merupakan bentuk tindakan fizikal, ataupun apa saja penterjemahan daripada kehidupan insan, selagi mana ianya membuktikan bahawa rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti landasan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ianya dikatakan ibadah. Kita lihat satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh As-Sayuti. Beliau menyatakan, Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazara ar-rajuli ila walidayhi hubban lahuma ibadatun. Yang membawa arti memandang ibu bapa kerana cinta kita kepadanya adalah ibadah. Jadi dengan memandang kepada kedua ibu bapa kita saja adalah ibadah. Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Dalam tafsir Ibn Kathir diterangkan, liya'budun membawa makna liya'arifun, untuk mengenali Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Allah itu bersifat alim, hakim. Allah itu bersifat Rahman, Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Maka bila mana kita cuba mengenali Allah Subhanahu wa taala, mendalami segala tuntutan dan ajarannya, maka itu adalah ibadah. Ibadah itu dibahagikan kepada 3. Pertama yang dikatakan ibadah asas, iaitu ibadah utama dan paling penting, termasuk di dalamnya ke-6 rukun iman, ke-5 rukun Islam, dan ianya termasuk dalam rumpunan ilmu fardu ain, yakni tiap-tiap seorang Muslim itu wajib meyakini dan beramal serta mempelajarinya kerana ia merupakan ibadah asas. Yang keduanya ibadah cabang ataupun furu', iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan fadailul amal, ya, kelebihan-kelebihan amal seperti peningkatan ibadah-ibadah sunat, puasa sunatnya, sembahyang sunatnya, sedekah jariahnya, ya, amal ma'rufnya dan sebagainya. Dan yang ketiga termasuk juga dalam ibadah adalah keseluruhan kegiatan hidup kita, ianya termasuk dalam mengatur diri, anak isteri, rumah tangga, kampung halaman, politik, pendidikan, ekonomi sosial dan sebagainya. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa sahaja kerja yang kita lakukan akan menjadi ibadah bila mana ianya melalui 5 syarat ini. Pertama sekali, niat mestilah lillahi subhanahu wa ta'ala. Niat itu semata-mata kerana Allah. Bila niat kerana Allah, pastinya apa yang kita lakukan itu suatu perkara yang tidak bercanggahan dengan segala tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keduanya, perkara yang dibuat itu sah halal ikut syariat. Hendaklah perkara yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan tuntutan-tuntutan agama, batasan-batasan syariat seperti pergaulan, halal haram dan sebagainya. Yang ketiganya, pelaksanaan itu mesti dilakukan dengan penuh amanah, ya, dengan cara yang paling baik. Kerana baginda Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai bila seorang itu melakukan suatu kerja, mereka akan lakukan dengan cara yang paling profesional, paling sempurna, ya, paling tinggi standard capaian yang dimilikinya. Yang keempatnya, natijahnya mesti betul, ya. Natijah itu mestilah telah diketahui, iaitu hasil daripada amalan itu melahirkan perkara yang positif untuk dirinya, untuk ummah, untuk agama, untuk bangsa dan negara. Yang kelimanya, tidak meninggalkan perkara yang asas seperti sembahyang, puasa, tuntutan-tuntutan agama yang telah difardukan sebagai seorang Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan penterjemahan penghayatan kita, ya, di dalam melaksanakan tanggungjawab supaya apa yang kita lakukan ini akan memancarkan, ya, nur hidayah. Hasil daripada gerak kerja kita itu pertama dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan makam ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya manusia tersuluh dengan akhlak yang betul sehingga kita menjadi cerminan bagi diri mereka. Apa yang kita lakukan itu, mereka akan dapat satu panduan, satu model yang akan mendorong mereka untuk melakukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda Rasulullah itu adalah qudwatun hasanatun lil insan. Dia itu adalah role model bagi seluruh manusia. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita keberkatan dalam muhasabah PPIPS, ya, dalam tempoh yang singkat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.